Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersua lagi dalam rancangan Berita ASEAN. Auda, Hari ASEAN disambut pada setiap 8 Ogos. Dalam perutusan sempena hari tersebut ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan betapa pentingnya usaha membangun komuniti ASEAN dan menyuntik momentum baru untuk memenuhi semua komitmen yang perlu dilaksanakan menjelang akhir tahun 2015. Baginda juga bertitah ASEAN perlu membuat lebih banyak usaha bagi memupuk satu minda ASEAN. Sementara itu, negara Brunei Darussalam sekali lagi melakar sejarah kerana berjaya mengungkayahkan kejohanan bola sepak Trofi Hassanal Bolkiah HBT bagi belia ASEAN berumur 21 tahun ke bawah. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat merasmikan kejohanan tersebut. Kejohanan yang telah bermula pada 9 hingga 23 Ogos ini merupakan satu inisiatif dan dipelopori oleh Baginda sebagai memanifestasikan dan mengukuhkan hubungan silaturahim serta kerjasama dalam kalangan negara-negara ASEAN, khususnya di kalangan belia di rantau ini. Berita ASEAN juga memaparkan mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN AMM ke-47 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan di Pusat Persidangan Antarabangsa Myanmar di Nai Pi Tau. Ikuti laporannya bersama Ayah Haji Abdul Hamid. Dalam perutusan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menggariskan agar ASEAN memberi sokongan terhadap semua usaha Myanmar sebagai pengerusi ASEAN bagi tahun 2014 dengan tema bergerak ke hadapan dalam perpaduan ke arah sebuah komuniti aman dan sejahtera. Baginda bersetuju bahawa usaha bersama ASEAN harus meliputi keperluan-keperluan rantau ini dan bermakna kepada rakyat-rakyat mereka. Para pemimpin ASEAN titah Baginda mengakui bahawa mereka harus melakukan lebih banyak lagi untuk memupuk mindset ASEAN dan mengembangkan satu perasaan milik serantau dalam kalangan rakyat masing-masing. Paling utama dalam fikiran para pemimpin sekarang ialah masa depan selepas 2015. Sambungan itu titah Baginda, negara-negara anggota ASEAN sedang merangka rancangan-rancangan yang akan membantu komuniti ASEAN berkembang pesat. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah menambah, prosesnya termasuk menggabungkan aspirasi-aspirasi rakyat ASEAN di samping bekerjasama dengan rakan-rakan dialog. Baginda melahirkan harapan sebagai sebuah komuniti negara-negara Asia Tenggara ASEAN akan terus melihat hubungan kejiranan yang kukuh serta persahabatan dan kerjasama yang lebih erat agar keamanan dan kemakmuran dapat dikongsikan bersama-sama. Dalam mengakhiri titah perutusan, Baginda mengucapkan selamat Hari ASEAN kepada sahabat-sahabat dalam ASEAN dan rakan-rakan dialog. Pada 9 Ogos 2014, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan majlis pembukaan rasmi kejohanan bola sepak Trofi Hassanal Bolkiah bagi belia ASEAN HBT. Majlis berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Brakas. 11 buah negara ASEAN menyertai kejohanan ini.
I am pleased to officially declare open the Hassanal Bolkiah Trophy for ASEAN Youth Football Tournament 2014. Kumpulan E terdiri daripada pasukan-pasukan Timor Leste, Laos, Filipina, Myanmar dan Thailand, manakala kumpulan B dibarisi oleh Brunei Darussalam, Vietnam, Kemboja, Malaysia, Singapura dan Indonesia. Kejohanan bola sepak trofi Hassanal Bolkiah merupakan kerjasama antara Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan Persatuan Bola Sepak Negara Brunei Darussalam, NFABD. Kejohanan bertujuan untuk mendokong titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia untuk melibatkan pasukan terbaik di rantau ASEAN untuk bersaing dalam Liga Bola Sepak ASEAN atau Asia Tenggara, di samping memberikan pendedahan dan kebolehan kesukanan ASEAN kepada dunia. Selain itu, ia memberi peluang kepada pemain muda untuk bersaing di luar negara selain rangkaian atau networking dalam kalangan para peserta itu akan dapat dibentuk dan seterusnya pemahaman budaya yang berbeza dalam masyarakat ASEAN. Selain trofi rebutan, pemenang kejohanan akan menerima hadiah sebanyak RM20,000, manakala naib juara akan menerima RM10,000 dan RM5,000 untuk pemenang tempat ketiga. Perlawanan akan berakhir pada 23 Ogos 2014. Upacara perasmian disusuli dengan perlawanan antara Brunei Darussalam dan Kemboja dalam kumpulan B. Pasukan negara memakai jersey kuning hitam. Di separuh masa pertama, Brunei ketinggalan 0-1. Jaringan dibuat di minit ke-15 oleh jersey 11 Chan Vatanaka. Kedudukan 0-1 tidak berubah hingga tamat perlawanan. Di separuh masa kedua, pemain Brunei mencari ruang untuk mengikat kedudukan. Namun pasukan Kemboja membuat kubu pertahanan yang kental sehingga tidak memberi peluang kepada pemain kita untuk membuat jaringan. Perlawanan berkesudahan, Brunei Darussalam tewas tipis 0-1 kepada Kemboja. Manakala Kemboja mengutip 3 mata penuh. Kontak yang dilakukan cukup membahayakan. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir Sahibul Khimah wal Waqar Pangeran Muda Muhammad Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Hariwaddin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan, berangkat menghadiri Majlis Pembukaan Rasmi Mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN AMM ke-47 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan di Pusat Persidangan Antarabangsa Myanmar MICC di Naypyidaw. Dalam ucap utamanya pada pembukaan rasmi AMM ke-47, Presiden Republik Kesatuan Myanmar, Tuan Yang Terutama U Thein Sein antara lain berkata, ASEAN hari ini berusaha bagi integrasi sehingga meraih kejayaan dari sebuah pertubuhan yang mempromosi kerjasama pada awal penubuhannya. Usaha-usaha integrasi jelas Tuan Yang Terutama akan menjadi lebih mencabar pada tahun-tahun mendatang. Menurut Tuan Yang Terutama, ASEAN harus mampu bertindak balas kepada realiti dan mengubah keadaan serantau dan antarabangsa agar lebih dinamik. Selepas sesi pembukaan rasmi AMM ke-47, Duli Yang Teramat Mulia berangkat menyertai menteri-menteri luar ASEAN yang lain bagi perjumpaan dengan Tuan Yang Terutama U Thein Sein. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Myanmar di Naypyidaw. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak melahirkan penghargaan kepada pasukan pengecaman mangsa bencana DVI Malaysia yang telah memainkan peranan dalam proses siasatan dan mengenal pasti mangsa nahas pesawat MH17 di Ukraine.
Pasukan DVI Malaysia juga mendapat pujian daripada pasukan DVI yang lain dalam proses penandaan dan pemindahan mayat mangsa nahas pesawat MH17 di Kharkiv. 11 anggota pasukan DVI Polis Diraja Malaysia PDRM merupakan antara dua kumpulan pasukan penyiasat negara yang tiba di Kuala Lumpur Isnin lalu selepas 22 hari berada di Ukraine. Penerbangan MH17 yang dalam penerbangan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur terhempas di wilayah Donetsk, timur Ukraine, berdekatan sempadan Rusia pada 17 Julai lepas. Sementara itu, kumpulan kedua pasukan pengecaman mangsa bencana DVI yang terdiri daripada 14 anggota juga kembali ke Malaysia. Mereka termasuk 9 pegawai Kementerian Kesihatan, seorang pegawai Kementerian Pertahanan, 3 anggota Polis Diraja Malaysia dan seorang pakar dengan jabatan kimia yang terlibat dalam bedah siasat ke atas mayat-mayat mangsa MH17. Bersama-sama dengan mereka adalah pasukan khas Polis Diraja Malaysia, PDRM, yang diamanahkan untuk menjalankan pencarian dan siasatan terhadap penembakan pesawat MH17. Berikutan situasi masih tegang di Donetsk, pasukan Malaysia serta pasukan dari Belanda dan Australia terpaksa bergilir-gilir untuk memasuki lokasi kemalangan dan menjalankan operasi mereka. Auda antara keutamaan ASEAN ialah ke arah meningkatkan kecekapan dan keberkesanannya agar menjadi lebih kemas dan selaras. Selepas piagam ASEAN yang berkuat kuasa pada tahun 2008, ASEAN telah mengubah dirinya menjadi sebuah organisasi yang berasaskan peraturan. Selain itu, ASEAN perlu lebih kukuh dan lebih selaras kerana masanya telah tiba untuk mengkaji semula mekanisme ASEAN serta mengukuhkan Sekretariat ASEAN agar ASEAN boleh melaksanakan tanggungjawabnya lebih baik pada masa akan datang. Berita ASEAN seterusnya memaparkan beberapa berita menarik untuk dikongsikan bersama. Ikuti laporannya bersama Ayah Haji Abdul Hamid. Sebuah bangunan kondominium 6 tingkat dalam pembinaan di pinggir ibu negeri Thailand runtuh Isnin lalu, membunuh 3 pekerja dan memerangkap sekurang-kurangnya 7 yang lain di bawah runtuhan. Pasukan kecemasan menyelamatkan 7 orang dari tapak dan berusaha untuk menyelamatkan yang lain. Gubernur Pathum Thani Pong Sathon meminta tentera dan pihak berkuasa untuk membekalkan jentera untuk membuang runtuhan dalam mencari mangsa yang terselamat. Bangunan kondominium U-Place itu runtuh ketika sedang dalam pembinaan selama 4 bulan. Saksi berkata, bangunan itu runtuh ketika pekerja telah menuang konkrit di tingkat atas struktur. 33 pekerja Kemboja dan Myanmar adalah antara mangsa. Pekerja kecemasan berkata, 30 pekerja pada mulanya terperangkap di dalam runtuhan. Punca kemalangan tidak diketahui segera.อย่าขึ้นเลยนะเขายังไม่ตัดไฟอย่าขึ้นไปนะ แล้วตัดไฟยัง Ibu negeri Kamboja Phnom Penh kian pesat membangun dengan pembinaan lebih banyak jejantas yang menelan belanja berjuta-juta dolar. Jejantas yang baharu itu membantu membendung kesesakan lalu lintas di sekitar bandaraya. Kepesatan bandaraya juga berpunca daripada pembinaan kondominium dan pangsapuri baru di sekitar bandar. Gabna itu akan membangunkan taman di kawasan bawah jejantas untuk menyediakan kehijauan bagi penduduk yang semakin meningkat di ibu negara.
Pada 1 Jun, Laos mengadakan Hari Kebangsaan ABA dan Hari Kanak-kanak Antarabangsa yang bertujuan untuk memberi kesedaran betapa pentingnya pokok-pokok dan hutan bukan hanya sebagai sumber untuk mengurangkan tetapi juga untuk kepelbagaian biologi dan alam sekitar. Menurut seorang pegawai kanan dari Kementerian Pertanian dan Perhutanan, kayu adalah salah satu daripada bahan binaan yang penting kepada rakyat Laos yang telah tinggal di rumah-rumah kayu dan buloh sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Kegunaan dan kreativiti kayu Laos dipamerkan setiap tahun di pameran perabot di Vientiane. Beberapa tahun kebelakangan ini, kerajaan Laos telah melaksanakan beberapa langkah dalam usaha untuk melindungi dan penggunaan hutan lebih mampan. Pada masa yang sama, usaha untuk pembangunan sosioekonomi diteruskan selari dengan projek pelaburan asing yang berlipat ganda, terutamanya perladangan pokok industri, penghasilan mineral dan kuasa hidro. Matlamat Kementerian Pertanian dan Perhutanan adalah untuk memulihkan hutan kepada 65% pada tahun depan. Kementerian juga merancang untuk menanam lebih banyak lagi anak pokok bagi memenuhi sasaran kerajaan. Perladangan organik kian mendapat tempat di kalangan masyarakat atas sebab kesihatan dan persekitaran. Di Malaysia, Titi Eco Farm Resort menawarkan masyarakat persekitaran yang sehat dan harmoni, khususnya yang meminati ekoturism. Buah-buahan dan sayur-sayuran organik yang dihasilkan di ladang seluas 30 hektar itu berkualiti tinggi dan bebas daripada serangga dan baja kimia. Ladang ini dibuka pada tahun 1996 dan ia diperangkat menjadi pusat eko pelancongan dengan kemudahan kilang dan penginapan. Kerjasama dengan agensi kerajaan antara faktor kejayaan syarikat menembusi pasaran antarabangsa. Pasar mini yang dibangunkan di ladang tersebut juga turut menjual pelbagai produk hasil tani yang mendapat perhatian pengunjung dari dalam dan luar negara. Selain buah-buahan dan sayur-sayuran segar, produk inovasi seperti serbuk betik, sabun buah, jeruk, jus, jam dan aiskrim tanpa sebarang bahan pengawet boleh dinikmati di kafe organik ini. Menyedari sektor pertanian makanan organik memerlukan transformasi, ladang ini boleh menempatkan 100 pelancong pada satu masa. Auda sidang kemuncak ASEAN ke-24 tahun ini bertemakan menuju ke hadapan dalam perpaduan masyarakat yang aman dan makmur. Antara lain memfokuskan beberapa keutamaan bagi mempercepatkan pelaksanaan komuniti ASEAN dan mengkaji semula status membangun komuniti di samping menentukan inisiatif untuk menggiatkan ASEAN. Dalam pada itu, ASEAN ingin berkongsi pandangan bahawa kita perlu menyediakan sumber mencukupi sepadan dengan beban kerja ASEAN yang semakin meningkat. Satu lagi keutamaan ASEAN ialah organisasi tersebut harus mampu bertindak balas kepada realiti dan mengubah keadaan serantau dan antarabangsa agar lebih dinamik. Untuk mengikuti berita ASEAN, Auda boleh layari video portal melalui laman web www.rtbnews.rtb.gov.pn. Hingga di sini dulu pertemuan kita dalam berita ASEAN malam ini. Bertemu lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan selamat malam.